Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Dr. Zubir dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami kumpulan Sony akan membentangkan laporan ulasan 4 dokumen keusahawanan kami. Berikut adalah ahli kumpulan kami iaitu Nurul Syazwani, Siti Rafi'ah, Nur Syafiana, Marina Faizah, Wan Nur Fasihah dan Wan Muhammad Aiman. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Zubir dan rakan-rakan sekalian. Pertama sekali, mari kita lihat kepada pengenalan laporan ulasan dokumen yang kami telah sediakan. Keusahawanan merupakan cabang kerjaya yang memangkin kepada kemajuan dan peningkatan taraf hidup masyarakat global. Keusahawanan juga merangkumi pelbagai bidang seperti bidang pembuatan, fashion dan pemakaian, produk makanan, sektor pelancongan, bidang automotif dan industri dan sebagainya. Di negara kita, bidang keusahawanan telah diberikan perhatian yang khusus dalam menjana ekonomi rakyat dalam sebuah dokumen yang dipanggil Dokumen Dasar Keusahawanan Nasional DKN 2030. Seterusnya, mari kita lihat kepada definisi keusahawanan. Keusahawanan merupakan disiplin yang berlaku secara bebas dalam bidang tertentu atau merentas bidang-bidang berlainan. Keusahawanan juga merupakan pemangkin ekonomi yang paling efektif bagi sesebuah negara. Dan terakhir sekali, keusahawanan merupakan satu proses di mana peluang untuk mewujudkan barangan dan perkhidmatan masa depan yang baru ditemui, dinilai dan diterokai. Terdapat pelbagai jenis keusahawanan. Yang pertama sekali, menurut Barron, terdapat dua jenis keusahawanan iaitu keusahawanan berdasarkan peluang dan keusahawanan berdasarkan peluang. Menurut Olet dan Murray pula, terdapat dua jenis keusahawanan juga. Yang pertama, keusahawanan yang dipacu oleh inovasi dan yang kedua, keusahawanan peringkat kecil dan sederhana iaitu produk tempatan dan tradisional. Apakah pula kepentingan keusahawanan? Yang pertama sekali, keusahawanan mencambahkan pembentukan sikap atau personality positif melalui terlibat dalam bidang keusahawanan. Seseorang boleh membangunkan sifat positif di dalam diri seperti berdaya saing dan berfikiran positif. Yang kedua, mencipta banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat. Yang ketiga, keusahawanan juga merupakan kaedah paling berkesan dalam transformasi ekonomi negara ke arah negara maju. Dan yang terakhir sekali, keusahawanan melahirkan lebih ramai individu yang berdaya saing tetapi juga berupaya menjana ekonomi negara ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum. Saya Wan Nur Fasihah akan meneruskan pembentangan dengan konsep pendidikan keusahawanan. Iaitu poin yang pertama adalah definisi pendidikan keusahawanan. Daripada perkataan Inggeris entrepreneur dan perkataan Perancis entreprendre adalah asas kepada perkataan entrepreneurship yang bermaksud keusahawanan menurut Abdullah 2016. Jadi menurut Osman 2017, istilah keusahawanan ini adalah merujuk kepada bidang multidisiplin dan interdisiplin termasuklah sosiologi, psikologi, Islam dan ekonomi. Jadi pendidikan keusahawanan ini adalah sangat penting bagi mencapai sosioekonomi dan pembangunan yang mampan. Tujuan pendidikan keusahawanan yang pertama adalah untuk melahirkan graduan yang mempunyai minda keusahawanan. Jadi bagi merealisasikan tujuan ini, pendidikan keusahawanan ini perlu diberikan sejak di bangku sekolah lagi untuk mempersiapkan pelajar dan murid-murid ini dengan pengetahuan dan kemahiran keusahawanan. Kerajaan berhasrat untuk menjadikan negara ini penuh dengan masyarakat yang mempunyai ciri keusahawanan dan mempunyai daya kreatif dan inovatif. Pelibatan mahasiswa dalam pendidikan keusahawanan ini boleh meningkatkan kemahiran mereka dan cenderung untuk menjadi seorang usahawan biarpun tidak dapat bekerja dalam sektor dan bidang yang mereka ceburi. Jadi bidang keusahawanan ini adalah merupakan bidang yang terbuka luas kepada sesiapa sahaja yang berminat dan berpotensi untuk melahirkan usahawan yang berjaya di Malaysia. Seterusnya konsep elemen keusahawanan. Poin yang ketiga, jadi penggabungan konsep keusahawanan ke dalam kurikulum ini adalah untuk mewujudkan pemimpin perniagaan di masa depan. Penggunaan komponen ini yang boleh membantu pelajar ini membangunkan tingkah laku seorang usahawan. Cara mereka berfikir, kebolehan mereka menguruskan projek daripada projek yang mudah
sehinggalah kepada projek yang lebih kompleks. Kualiti yang diperlukan untuk menjadi usahawan yang berjaya dan berdaya saing akan wujud dalam diri pelajar secara tidak langsung. Okay, sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya kita akan bincangkan isu dan cabaran pelaksanaan. Penubuhan sesebuah perusahaan semestinya mempunyai isu dan cabarannya yang tersendiri. Berikut merupakan isu dan cabaran pelaksanaan untuk keusahawanan, yang mana merangkumi 5 faktor. Yang pertama, literasi teknologi. Yang kedua, pendidikan dan kemahiran. Yang ketiga, budaya dan pemikiran. Yang keempat, modal. Serta yang terakhir, kolaborasi antara industri dan institusi. Isu dan cabaran yang pertama iaitu pendidikan dan kemahiran. Baiklah, untuk poin yang pertama, kemahiran keusahawanan meningkatkan kebolehpasaran graduan. Seterusnya iaitu pendedahan awal sejak sekolah rendah. Okey, pendedahan awal bagi program keusahawanan pada peringkat sekolah sangat penting melalui pelaksanaan hari kantin, hari keusahawanan, hari sukan maupun hari core curriculum. Dan untuk poin yang terakhir iaitu pendedahan pelajar sekolah menengah yang didedahkan dengan ilmu keusahawanan lebih cenderung untuk berniaga bagi menjana pendapatan dan ekonomi selepas tamat belajar. Untuk isu yang seterusnya iaitu literasi teknologi. Poin yang pertama, berlakunya peningkatan kemajuan teknologi terkini seperti revolusi industri 4.0 ataupun lebih dikenali sebagai 4IR, teknologi pengganggu dan data analitik yang mana kita masih belum mampu untuk beradaptasi. Untuk poin yang seterusnya ialah terlalu bergantung kepada tenaga kerja yang sedia ada. Kegagalan usahawan mengambil peluang ini untuk penskalaan menyebabkan jurang yang ketara di antara usahawan tempatan dan usahawan lokal. Masalah yang seterusnya iaitu capaian internet yang terhad di luar bandar menghalang usahawan untuk mengembangkan perniagaan. Okey, di sini dalam Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi 2021-2025 ada menyatakan bahawa modal merupakan aspek utama untuk memulakan sesebuah perniagaan. Okey, modal di sini terbahagi kepada dua, iaitu modal keuangan dan juga modal prasarana. Kita dapat lihat bahawa contohnya dalam institusi pengajian tinggi, pelajar IPT ini tidak mempunyai pendapatan, jadi mereka tiada modal untuk memulakan sesebuah perniagaan. Selain itu, institusi pengajian tinggi itu sendiri ada dilaporkan bahawa mempunyai dana yang kurang untuk memberi bimbingan dan latihan kepada pelajar keusahawanan. Jadi pelajar-pelajar ini ada latihan yang mencukupi untuk memberikan mereka pengalaman dalam bidang keusahawanan. Okey, isu yang seterusnya adalah budaya dan pemikiran. Di sini kita dapat lihat bahawa kurangnya kesediaan guru ataupun pendidik dalam memberikan pendedahan dan ilmu berkaitan keusahawanan kepada para pelajar. Hal ini kerana guru-guru ataupun pendidik ini sendiri kurang pengalaman ataupun pendedahan berkaitan dengan ilmu keusahawanan. Okey, seterusnya adalah disebabkan faktor persekitaran, contohnya seperti keluarga dan masyarakat sekeliling yang kurang memberi dorongan dan sokongan kepada para pelajar dan anak muda untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Apabila mereka kurang pendedahan dalam bidang keusahawanan ini, pelajar merasakan bahawa ragu-ragu untuk memilih bidang keusahawanan sebagai kerjaya mereka. Okey, seterusnya pelajar merasa terbeban dengan program ataupun subjek sedia ada yang mereka ikuti di sekolah ataupun di institusi pengajian tinggi, menyebabkan mereka tiada masa untuk meneroka kepada dunia keusahawanan. Isu yang seterusnya adalah kolaborasi antara pihak industri dan pihak institusi. Di sini pelajar-pelajar IPT perlu berusaha mencari jalan ataupun peluang sendiri untuk menempatkan diri mereka dalam peringkat industri kelak. Okey, kebanyakan pelajar-pelajar IPT ataupun graduate IPT ini mempunyai kelayakan akademik yang sama, namun yang membezakan mereka adalah kemahiran insaniah. Contoh kemahiran insaniah ini adalah keusahawanan. Okey, apabila mereka menonjol berbanding dengan rakan-rakan mereka, pihak industri akan memilih mereka untuk menempatkan diri dalam syarikat. Okey, hubungan baik antara pihak industri dan pihak IPT bergantung kepada inisiatif pihak IPT sendiri yang mana berbeza antara IPT-IPT lain. Di sini kita perlu IPT sendiri ataupun institusi perlu mengadakan hubungan baik dengan industri di mana menyediakan para pelajar yang kompeten untuk berkemahiran dalam menjalankan pekerjaan. Okey, seterusnya perlukan usaha yang jitu untuk memastikan kolaborasi dengan pihak industri boleh terjalin.
Contohnya, terdapat industri dan institusi melalui program tanggungjawab sosial korporat ataupun Corporate Social Responsibility, CSR, sebuah syarikat yang mana perlu mempunyai kewangan yang kukuh untuk menampung perbelanjaan program. Contohnya, kos pakaian, kos airline, elektrik dan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marina Faizah binti Ahmad. Baiklah, antara langkah pemekasan ialah kita boleh menyediakan platform yang mudah diakses untuk semua bakal usahawan untuk mendapatkan modal. Para usahawan atau usahawan yang sedia ada haruslah diberi panduan dan langkah-langkah yang betul untuk membuat permohonan dana atau modal. Sebagai contoh, kita boleh menganjurkan webinar di mana kita mengajar para usahawan mengikut prosedur yang betul untuk memohon dana ataupun modal bagi perniagaan mereka. Seterusnya adalah pembiayaan kewangan yang inklusif. Pembiayaan kewangan yang inklusif dan mencukupi amat penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Golongan pelajar sebagai contoh didedahkan dengan pelbagai kemudahan modal sebagai usahawan. Secara tidak langsung ini dapat membuka minda dan hati mereka untuk lebih cenderung untuk memilih bidang keusahawanan ini sebagai satu bidang utama dalam pemilihan kerjaya mereka pada masa akan datang. Dan apabila kemudahan-kemudahan ini dilaksanakan secara giat, kita dapat menurunkan kos penubuhan dan pengurusan perniagaan supaya para usahawan ni tidak dibebani dengan kos yang melampau-lampau literasi teknologi. Kita dapat meningkatkan akses capaian internet di kawasan luar bandar bagi menarik minat para usahawan untuk lebih menggunakan teknologi sebagai daya penarik dalam perniagaan mereka. Kita juga boleh menyediakan latihan dan pendedahan yang mencukupi terhadap pelajar. Seterusnya, bakat usahawan haruslah berani untuk mengubah cara mengembangkan keusahawanan dengan mengadaptasi penggunaan kemudahan-kemudahan teknologi supaya tidak ketinggalan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Iman bin Wan Wazmi dan saya akan meneruskan cadangan pemekasaan pelaksanaan iaitu tentang budaya dan pemikiran. Penglibatan golongan pelajar di peringkat sekolah rendah menengah, IPT serta masyarakat umum bagi memupuk bakat keusahawanan. Seperti terdapat pelbagai program perniagaan yang telah diwujudkan, seperti contohnya program Malaysian Academy of SME and Entrepreneurship Development iaitu MASMED. Selain itu, menggiatkan promosi bidang kerjaya keusahawanan kepada belia, wanita dan golongan B40, terutamanya dalam kalangan bumi putera. Contoh-contohnya seperti skim pembiayaan Temanita, memasukkan komponen keusahawanan dalam pendidikan TVET. TVET merupakan singkatan bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional. Ia adalah proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju dan pekerjaan dengan penekanan utama terhadap amalan industri. Ia sejajar dengan Pelan Strategik Pendidikan Tinggi Nasional 2015 yang telah menggariskan bidang keusahawanan sebagai pemangkin transformasi negara. Seterusnya adalah pendidikan dan kemahiran, iaitu mengkaji semula garis panduan dan dasar sedia ada untuk menambah baik sistem sokongan, perkhidmatan dan pembelajaran keusahawanan. Pendidikan keusahawanan adalah salah satu yang terterap dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Ia menekankan pembangunan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu yang dapat memberi sumbangan terhadap masyarakat dan juga negara. Selain itu, pendidikan keusahawanan adalah amalan terbaik dalam penambahan sistem pendidikan yang mana menekankan pendedahan kepada bidang perniagaan kepada pelajar. Pelajar juga didedahkan dengan belajar mengambil risiko, mengurus dan belajar daripada hasil akhir. Dari segi pendidikan formal, KPM perlu menyediakan guru dengan pendedahan dan pengetahuan tentang keusahawanan. Jika kita rujuk kepada buku panduan elemen keusahawanan, ia telah menyatakan bahawa guru dijelaskan mengenai konsep, definisi, matlamat dan objektif umum
penerapan elemen keusahawanan yang hendak dicapai melalui proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Kolaborasi antara industri dan institusi. Hubungan baik antara pihak IPT dengan pihak industri, contohnya TNB, FGV. Kolaborasi pelajar institut IPT dengan industri mempunyai kepentingan yang sangat penting kerana ia membolehkan kedua-dua pihak untuk saling berkongsi pengetahuan dan pengalaman. Industri perlu membuka lebih banyak peluang bagi kolaborasi yang lebih luas kepada semua peringkat institusi pendidikan seperti sekolah, kolej komuniti, kolej kemahiran dan universiti. Terdapat juga kolaborasi yang telah diwujudkan antara IPT dan juga industri. Saya ambil contoh daripada Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Dan ini pula adalah lampiran sesi aktiviti perbincangan atas talian serta secara bersemuka, dan itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.